Assalamualaikum dan selamat petang buat penonton yang berada di FB Live The Malaysian Insight. Anda bersama saya, Syazwana Amir, bertemu lagi dalam Insight Talk, program Bual Bicara di mana kami akan membawa ke anda tetamu-tetamu istimewa untuk membincangkan isu-isu semasa. Baik, baru-baru ini sekumpulan aktivis berhimpun di Dataran Merdeka dengan membawa bendera hitam dan replika mayat serta sepanduk dengan slogan kata, "Kita mati dalam derhaka dan keluar dan lawan." Mungkin anda tertanya-tanya, apa tujuan mereka berhimpun di Dataran Merdeka? Terutama sekali sekarang ini kita berada di musim PKP. Dan persoalan yang paling penting sekali, mengapa mereka mengibarkan bendera hitam dan junjung mayat? Apa simbolik kepada membawa mayat ini? Maksud saya replika mayat lah. Bukan mereka tak bawa mayat betul-betul. Jadi apa yang mereka ingin sampaikan? Baik, sesuai dengan tajuk kita hari ini, Desak Muhyiddin berundur selesai masalah COVID-19, yang akan kita kupaskan dengan tetamu kita hari ini. Tetapi persoalannya, adakah bila Perdana Menteri Muhyiddin Yassin letak jawatan, adakah masalah ini akan selesai? Ini yang kita akan bincangkan hari ini bersama saya. Hari ini kita ada tetamu istimewa, iaitu jurucakap Sekretariat Solidariti Rakyat, iaitu Ashraf Sharafi, salah seorang daripada mereka yang mendesak Muhyiddin untuk berundur. Baik, apa khabar Ashraf? Ya, terima kasih ya Sazwana dan Malaysia Insight. Khabar baik, alhamdulillah. So macam mana? Kompaun hari tu dah settle dah ke belum? Kompaun kami sedang buat kutipan lagi lah, kutipan sumbangan dan kita tunggu hari dia lah. Setakat ni dah hampir cukup. Once cukup kita akan selesaikan lah. Oh, okey. Baik, bagi penonton yang sedang mengikuti kami di Facebook Live, jika anda ada sebarang soalan, anda boleh kemukakan soalan anda di komen dan nanti saya akan bacakan sekiranya ada masa. Nanti kita akan ajukan soalan kepada Ashraf. Tapi sebelum tu jangan lupa like, share, komen dekat Facebook Malaysian Insight. Okey, baik Ashraf, kita mungkin saya dah rasa bahan-bahan sikit, so mungkin kita boleh mulakan dulu temu bual kita hari ini. Mungkin Ashraf boleh cerita sedikit latar belakang mengenai Sekretariat Solidariti Rakyat, di mana mungkin ada di luar sana yang tak mengetahui mengenai SSR ni apa. Mungkin boleh ceritakan sikit latar belakang SSR. Okey, so secara mudahnya Sekretariat Solidariti Rakyat ni adalah gabungan anak muda lah. Gabungan anak muda dan kami gabungannya gabungan longgar yang kami bentuk selepas daripada pengerusi SPR mengumumkan untuk menangguhkan pelaksanaan UNI 18 kepada September 2022. Jadi so ketika itu kami anak muda, kawan-kawan aktivis semua berkumpul dan kita bincanglah, bukan berkumpul lah, kita bincang apa yang perlu kita buat. Jadi di situlah kami datangkan keputusan bahawa kita perlu protes keputusan daripada pengerusi SPR Datuk Abdul Ghani Saleh dan juga mendesak agar UNI 18 dibuat dengan segera sebagaimana yang dijanjikan lah, sebagaimana yang diluluskan dalam parlimen dalam tempoh 2 tahun. Maksudnya 2021 ni lah, tahun ni kena laksanakan dalam UNI 18. So dari situ kita kembangkan lah. So kita rasa banyak isu lagi yang perlu didesak. Maka sebagai contoh, kita pada bulan Mei kita buat himpunan buka parlimen. Seolah majlis buka puasa lah, tapi dengan tujuan mendesak parlimen dibuka supaya isu-isu COVID kan, isu-isu pengurusan pandemik ni dapat dibahaskan, dibincang dan ditambah baik oleh kerajaan. Jadi kita buat so kita protes sekali lagi lah di depan parlimen dengan buka parlimen. Dan terakhir sekali protes lawan lah yang minggu lepas kita buat di Dataran Merdeka lah. Jadi protes lawan ni mengenai kempen bendera hitam yang bermula di sosial media, betul? Ya, betul. Sebenarnya yang kempen bendera hitam pun kita Sekretariat Solidariti Rakyat kita cuba untuk lancarkanlah sebagai simbol perlawanan dan simbol melawan sistem yang tidak adil lah dan tidak menjembahi rakyat yang susah. So dan daripada berikutan tu tapi nak kata sebagai kita mula sosial media pun tak berapa tepat jugalah, sebab kita dah mula berhimpun dulu. Kemudian baru kita ke sosial media dan kemudian kita berhimpun balik. Baik, boleh ceritakan sedikit mengenai tuntutan SSR ketika berhimpun di Dataran Merdeka pada hari Sabtu lepas? Okey, so semasa protes
pada 16 Julai yang lepas. Sebenarnya tuntutan kami simple lah. Kita ada 3 tuntutan. Yang pertama, mendesak Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk meletakkan jawatan. Kedua, kita desak supaya sidang parlimen dibuka dengan sepenuhnya, iaitu ada sesi perbahasan dan ada sesi pengundian lah. Sebab sekarang ni kalau ikutkan daripada Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Taqiyuddin, dia ada sebut parlimen akan dibuka untuk membahaskan, untuk Menteri beri penerangan lah berkenaan ordinar darurat, proklamasi darurat, tapi tak ada sesi pengundian. So tak lengkap lah sesi parlimen ni. Dia seolah-olah sebagai satu ceramah umum je lah, bukanlah sesi parlimen di mana ahli-ahli parlimen dapat mengambil bahagian untuk membahas dan mengundi meluluskan ataupun tidak meluluskan ordinar darurat tersebut lah. Dan yang akhir sekali tuntutan kami adalah untuk pelaksanaan moratorium automatik kepada semua lah. Sekarang ni moratorium tu dikatakan automatik, tapi masih lagi kena apply dan ada yang tak lulus. Kan walaupun orang tu susah lah kan. Jadi tak menepati apa yang kita katakan moratorium. So kita mendesak perkara itu dilaksanakan segera lah. Okey. Yep. Mengenai himpunan di dataran tu, adakah dia hanya fokus dekat ibu kota saja? Sebab kita tengok pada hari tu di Dataran Merdeka, ada tak di tempat-tempat lain? Mungkin akan ada seterusnya nanti plan di tempat-tempat lain, atau mungkin akan ada lagi himpunan. Mungkin Ashraf boleh kongsikan bersama kami? Okey, yang masa minggu lepas tu memang kita buat dalam close circle, iaitu kawan-kawan yang dalam gabungan lah. Sebab satu, itu respons segera terhadap apa yang respons segera kepada tindakan kerajaan lah, sebab kes masih meningkat kan, kadar kematian masih menaik, kadar kematian meningkat lagi. Kemudian ada statement-statement yang tak sensitif oleh Perdana Menteri dan menteri-menteri lain berkenaan dengan bendera putih kan. Jadi kita rasa kita perlu buat segeralah, dan saya rasa ada satu grup lagi yang announce untuk buat himpunan juga, tapi tak apalah, last lagi diorang tak jadi ikut kan. So kami sebagai anak muda, kita rasa kita perlu buat something, terus mendesak lah untuk memang kita fokus di ibu kota Kuala Lumpur dulu, sebab di situ kebanyakan kami berada di sinilah. Tapi sebenarnya kita ada wakil juga di seluruh negeri, daripada Perlis sampai ke Sabah. Cuma sekarang ni kita tengah gerakkan dan saya tak tolak ada kemungkinan untuk ada protes di negeri-negeri lain selepas inilah. Semalam ada kenyataan media daripada SSR yang mengatakan untuk keluar dan lawan pada 31 Julai ini. Mungkin ini akan ada perhimpunan lagi, dan mungkin ini akan diadakan di negeri-negeri lain juga ke, ataupun macam mana? Mungkin boleh kongsi sikit, mungkin boleh bagi hint-hint kami sikit. Kalau dia kongsi semua tak surprise lah kan. Tapi yalah, macam semalam kita dah umumkan bahawa kita akan adakan satu lagi perhimpunan keluar dan lawan pada 31 Julai, sehari sebelum tamat darurat lah. Okey, so untuk tempat dan sebagainya kami akan umumkan dalam masa terdekat. Kita tak dapat nak announce sekarang, tapi kita dah ada penetapan tempat lah. Cuma kita tak announce sekarang. Dan di himpunan ini, setakat ini kita masih bertumpu di Kuala Lumpur, Selangor lah. Mungkin itu perhimpunan itu berkaitan dengan, sama juga dengan yang minggu lepas, ataupun dalam tuntutan kita masih sama, iaitu Perdana Menteri meletakkan jawatan. Parlimen perlu buka dengan sepenuhnya. Kemudian moratorium automatik. Tiga tuntutan. Itulah. Okey. Kalau kita tengok masa dekat himpunan Sabtu lepas, masa korang berhimpun, ada membawa mayat, boneka mayat lah, replika, bukan mayat betul-betul lah kan. Takkan nak bawa mayat betul-betul kan. Betul. So apa sebenarnya simbolik? Lepas tu korang bawa bendera hitam dengan plekat "Kita mati dalam derhaka", yang merupakan saya difahamkan ia adalah ilham daripada puisi nukilan Kasim Ahmad. Dialog Ya, betul. Mungkin boleh ceritakan apa simbolik mengenai semua benda ni? So ada dua simbolisme yang kita bawakan dalam protes minggu lepas. Yang pertama ialah boneka mayat. Kita ada 5 mayat. 5 boneka mayat
sebagai simbolik peningkatan kes COVID yang meningkat, kadar kematian yang meningkat, dan juga simbolik kepada kami nak suarakan isu bendera putih. Kan sebab rakyat dah mula mengibarkan bendera putih. So itu simbolik kita lah untuk naikkan isu tu. Dan kemudian kita satu simbolisme lagi adalah 14 bendera hitam. 14 bendera hitam tu sebagai lambang 14 negeri di seluruh Malaysia yang anak mudanya sedang melawan lah. Jadi dua simbolik itulah kita bawakan. Yalah kita tak dapat nak garap semua sekali untuk turunkan. So kita bawa simbolik-simbolik lah. Sebab kita lihat rata-rata di seluruh negeri ada isu yang sama lah. So yalah orang marah. So kita bawa 14 bendera untuk simbolik perlawanan kepada sistem yang lambat, pelaksanaan yang lambat daripada kerajaan. Baik. Sebelum kita pergi lebih dalam, menggali lebih dalam, kita tengok dekat live ni sekarang di Facebook Live The Malaysia Inside Talk untuk ni. Saya ada satu soalan yang menarik juga untuk dibaca daripada Yasmin Ali. Dia tanya berapa ramai yang ada dalam NGO SSR ni yang terlibat? Saya tak pasti dah kalau boleh dedahkan, tapi kita ada lebih daripada 20 NGO lah. Yang 20 kumpulan lah. Ada yang kumpulan yang loose kumpulan, dan ada yang NGO yang berdaftar, tapi lebih daripada 20 kumpulan anak muda. Dan sekarang ni kita sedang membesarkan jugalah Sekretariat Solidariti Rakyat untuk merangkum semua lapisan anak muda. Okay, Ashraf. Okey. Mengenai tuntutan untuk Perdana Menteri Mediasi meletakkan jawatan, adakah ini jalan penyelesaian untuk menyelesaikan pandemik COVID-19 ni? Okey, so kami rata-rata berpandangan lah, ataupun saya dan mungkin saya secara peribadi lebih lagi berpandangan bahawa sebenarnya jawatan Perdana Menteri ini adalah satu amanah yang besar, kan? Tak ada orang Muhyiddin Yassin, tak ada orang pilih dia pun jadi Perdana Menteri, kan? Dia yang nak sendiri jadi Perdana Menteri, so sepatutnya dialah lebih-lebih lagi insaf dan juga lebih-lebih lagi memikul tanggungjawab yang dia nak sangat ni lah, pegang sebagai Perdana Menteri. Dan dia naik pun ketika kes pandemik COVID-19 tengah meningkat, kan? Kita ingat tahun lepas, kan, masa tu bulan 2 atau bulan 3 dengan langkah Sheraton tu kes COVID tengah menaik, kan, dengan yang unprecedented, tapi dia nak juga jadi Perdana Menteri. Okey, tak apalah. So kalau dah nak jadi Perdana Menteri, buatlah kerja betul-betul, kan? Janganlah main politik sebagainya. Tangani COVID tersebut. Dan kalau tak dapat dia nak tangani COVID, kan, saya rasa jawatan itu pun bukan jawatan hak kepada beliau ataupun kepada gabungan politik beliau. Jadi kalau dia dah tak dapat tangani sekarang ni agak lambat dia nak tangani, kan. So tak jawatanlah. Kita tak perlukan Perdana Menteri ataupun kabinet yang tak sensitif. Kita tengok isu pelanggaran SOP, kan, yang dimulakan oleh ada menteri-menteri yang melanggar SOP, kan, yang lambat betul nak didakwa ataupun diberi compound. Kami turun protes di dataran, hari ni kena turun, esok pagi dah dapat compound 2,000, kan. Menteri sebulan baru dapat compound 1,500. So benda ni saya rasa dah menunjukkan Perdana Menteri, kabinet beliau dah tidak ada kelayakan dan kredibiliti lah untuk menunjukkan contoh yang baik kepada negara. Saya ada terbaca lah, sebab saya agak marah lah dengan kenyataan beliau yang dia katakan tak perlu nak angkat bendera hitam, bendera putih, angkat bendera biru tak apa, kan. Jadi saya rasa macam seolah-olah beliau ni nak melawak pula dengan isu bendera putih ni, sedangkan orang dah sampai bunuh diri, rakyat banyak hilang kerja, kan. Sekarang kalau ikut statistik 700,000 orang menganggur, tak ada yang gaji dipotong. So simbol bendera putih ini memang betul-betul kesusahan rakyat, bukanlah dibuat-buat. Memang orang perlukan bantuan. Jadi dengan buat melawak begitu, saya tak rasa dia satu sensitif lah, tak sensitif. Dan dia cakap lepas tu mungkin kalau kita pergi rumah ni dah penuh barang sebab dapat banyak bantuan dari kerajaan. Saya tak rasa tak tepat. Saya rasa NGO yang bekerja pagi, petang, siang, malam menghantar bantuan akan tahu bahawa setiap hari akan ada masuk mesej minta bantuan. Boleh tanyalah mana-mana NGO yang memang bergerak di peringkat komuniti, memang
akan setiap hari orang minta bantuan, sama ada makanan ataupun bantuan untuk bayar sewa ke atau apa kan. So bila dia keluarkan kenyataan begini, saya rasa dia cuba meletakkan naratif kejayaan kerajaan kepada orang yang meminta bantuan. Dia rasa dia dah buat cukup, padahal tak cukup. Jadi saya rasa benda ni adalah satu yang tak sepatutnya lah, dan menunjukkan bahawa beliau memang tertekan dengan cara ataupun memang tak kompeten lah untuk Perdana Menteri Mehdi Yassin menangani COVID ni kan. Kita lihat dengan peningkatan kes bunuh diri yang tinggi ni, barulah kerajaan macam betul-betul tergesa-gesa kan. Saya rasa kita sebagai rakyat biasa ni, kita deserve kerajaan ataupun layak mendapat kerajaan yang lebih baik lah. Jadi kalau kita tengok dekat dalam komen di Facebook live sekarang ni, ada yang tanya siapa yang patut ganti Mehdi? Okey, saya lebih cenderung untuk mengembalikan persoalan tu kepada ahli parlimen lah. Maksudnya sebab ialah bukan ahli parlimen, maksudnya demokrasi berparlimen. Sebab kita ada kaedah untuk menentukan siapa pemimpin ataupun siapa Perdana Menteri dan siapa yang akan bentuk kerajaan kan. Diserahkan kembali kepada parlimen untuk tentukanlah. Dan saya rasa dalam ruang ataupun dalam situasi pandemik sekarang ini, kita boleh berharaplah ahli parlimen pilih orang yang layak lah untuk mengemudi dan orang yang boleh menggarap semua pihak tanpa ada berat sebelah lah. Sebab kita lihat macam kerajaan sekarang, Pertahanan Nasional dan Mehdi sendiri pun dia tak berjaya nak bentuk satu perjanjian dengan pembangkang yang betul-betul yang beri impak kepada pelaksanaan polisi untuk melawan COVID ni lah. Sebagai contoh, saya petik ada satu survey yang dibuat oleh SEED Community for a Professional Parliament. Antaranya yang dalam grup tu adalah Bersih, Baitul Amanah, Ideas, yang buat survey dengan ahli parlimen. Memang ahli parlimen mengadu lebih daripada 60% mengadu bahawa maklumat yang mereka dapat daripada kerajaan tak cukup, dan mereka juga tak boleh nak sampaikan maklumat dapatan diorang di peringkat kawasan mereka kepada kerajaan untuk tambah baik pelaksanaan COVID lah, terutama dalam pendaftaran vaksin dan sebagainya kan. So, saya rasa itulah kita perlu ada kepimpinan yang boleh menggarap semua pihak bekerjasama untuk melawan COVID ini bersama-sama, sebab kita perlu keluar bersama-sama. Satu yang mati pun sebenarnya dah terlalu banyak dah kan. Baik, untuk penonton yang masih bersama dengan kami di Facebook Live The Malaysian Insight, mungkin anda boleh teruskan berkongsi, like dan komen. Jika anda ada sebarang soalan, boleh kemukakan soalan anda, dan saya sambil-sambil bertemu bual dengan Ashraf, saya akan tanyakan soalan. Mungkin saya boleh baca sikitlah komen-komen yang ada dekat dalam ini. When ivermectin can save life yet refuse even to try to go learn from Indonesia authority, they are not only using it but also manufacture it. Yang tu saya rasa kami tak boleh jawab, sebab itu lebih kepada KKM lah. Mungkin KKM yang boleh menentukan. Okey, ada lagi satu. PM Muhyiddin Yassin dipilih daripada Agong selepas undian ketua parti politik. Okey, mungkin kita boleh beralih kepada soalan seterusnya. Mengenai perhimpunan baru-baru ni, dia sedikit kontroversi. Okey, ya, faham. Kan? Sedikit kontroversi apabila di dalam waktu PKP ni mengikut SOP sepatutnya tidak boleh berhimpun, dan netizen sedikit mendapat kencaman daripada netizen. Jadi bagaimana dengan SSR nak tepis tuduhan bahawa penganjuran demo ini adalah tidak bertanggungjawab kerana ia menyebabkan ramai yang terdedah kepada jangkitan. Walaupun kalau kita tengok masa tu memang you guys follow the SOP, pakai mask, ada yang pakai PPE kan? Ya, betul. Saya pakai PPE. Tapi yalah, kita tahu sekarang ni kes COVID semakin meningkat. So macam mana? Macam mana SSR nak buat untuk tepis dakwaan ni? So sebenarnya memang kita sangat faham lah, di peringkat kami SSR pun kita faham situasi dengan Delta varian ni kan, yang memang cepat penularan dia. Sebab itu memang kita tegaskan kepada kawan-kawan yang memang nak turun nanti ataupun dah turun pada Sabtu yang lepas untuk pakai double mask sekurang-kurangnya, dan
memang kita pastikan ada penjarakan sosial lah. Sebenarnya kalau ikutkan di tempat terbuka kebarangkalian tu lebih rendah lah berbanding di tempat tertutup kan, macam kilang. Tapi apapun kadang-kadang saya rasa bahasa terbaik untuk tegur kerajaan ni adalah bahasa jalan raya lah. So rakyat kena turun untuk suarakan keluh kesah diorang, keluh kesah rakyat. Bila tak dengar, kita turunlah ke jalan raya, dan kita turun tu dengan kefahaman dan bahawa kita juga boleh menjadi risiko kepada orang lain. Jadi kita kena jaga diri kita dulu. Kemudian diberikan kami SSR, kita akan pastikan ada SOP yang ketat tu dipatuhi. Begitulah maksudnya pada penjagaan sosial, pakai mask, sanitizer di peringkat kami kita mungkin akan sediakan. So jomlah turun sama-sama untuk 31 Julai ni. Ya, betul. Okey, turun sama-sama tapi macam tak risau ke Ashraf memang dah vaksin ke? Ya, ada yang dah vaksin daripada kami, ada juga yang baru first dose. Tapi apapun memang kita risaulah. Tapi saya rasa kumpulan lebih mendesak adalah untuk mengeluarkan rakyat daripada kesan pandemik inilah, kesan ekonomi. Sebab sekarang ni kita rasakan tak cukup inisiatif dari kerajaan, terutamanya moratorium yang masih lagi tak automatik, ataupun lebih kepada sebenarnya ada yang sebut loan, hanya sekadar loan restructure kan, bukanlah moratorium untuk tak bayar dulu. Jadi kalau dengan ada moratorium ini pun sebenarnya dah cukup bantu untuk meringankan beban. So kita perlu push lebih kuat lagi, rakyat perlu desak lebih kuat lagi, dan kita perlu ada kepimpinan yang lebih berani mengambil keputusan. Contohnya untuk bagi pendapatan. Banyak ahli ekonomis kan dah sebut boleh bagi 1,000 untuk 3 bulan ke, atau 1,500 untuk 3 bulan. So perkara begini saya rasa kita perlu desak lah, dan bahasa terbaik adalah bahasa jalan raya. Okey, baik. Siap. Okey Ashraf. Okey. Kalau kita tengok dalam masa seminggu 2 minggu ni, kes jangkitan COVID-19 meningkat secara mendadak, walaupun darurat dilaksanakan ketika itu dan baru tamat minggu lepas kan. Kalau kita tengok hari-hari pun 10,000, 12,000. Dan korang plan, SSR sendiri plan untuk berhimpun lagi pada 31 Julai ni. Tak rasa akan mengundang kluster perhimpunan ke? Ya, itu sebenarnya memang kita tak mau doakan lah kan. Ya, tapi saya percayalah sebab di kalangan kami juga ada penasihat daripada yang bekerja dalam sektor kesihatan yang menasihati kami lah untuk SOP, dan kita akan keluarkan segala panduan itulah untuk rakan-rakan dan rakyat yang ingin turun bersama-sama nanti. Dan saya cakap tadi lah, kita jaga kita lah. Maksudnya kita jaga sendiri dan kita jaga orang lain lah. Pastikan ada penjarakan sosial. Memanglah kita tak dapat tolak untuk keberkalian tu. Tapi kita boleh jaga diri sendiri dan juga turun protes. Saya tak rasa benda tu bertentangan lah. Ashraf, selain berhimpun, dah himpun minggu lepas, nak himpun lagi 31 Julai ni, sekiranya Perdana Menteri Muhyiddin Yassin tak letak jawatan lagi, apa lagi yang SSR rancang? Mungkinkah akan ada memorandum, petition atau apa lagi dalam rancangan kalian? Saya rasa memorandum, petition ni dah banyak dah orang buat lah. Contohnya saya rasa petition untuk desak Menteri Perdagangan dan Antarabangsa kan, Dr. Seri Azmin Ali. Petition di online petition pun dah cecah 200,000 kata saya. Untuk Muhyiddin tak jawatan pun dah banyak dah. Memorandum saya rasa daripada pelbagai pihak yang hantar kepada kerajaan kan, ada kumpulan yang doktor lagi yang hantar memorandum berjumpa dengan Kementerian Kesihatan dan sebagainya ni pun banyak dah. Saya rasa memang kita perlu turun ke jalan lah kalau kita nak laksanakan semua benda-benda ni, dan desak kerajaan untuk laksanakan benda ni lah, dan terutamanya perlu tukar kepimpinan lah. Okey, akan desak untuk berhimpun lagi lah kan? Ya, betul. Adakah ini menjangkakan seperti bersih macam dulu ke? Walaupun kita mungkin macam negara-negara macam di Thailand sendiri ada berlaku bergelut rakyat dengan kerajaan. Mungkin adakah
ini juga rancangan SSR ataupun macam mana? Okey. Walaupun kita tahu PKP, walaupun kita tahu kes jangkitan tinggi, tapi yalah untuk mendesak kerajaan kan? Betul. Okey, so kita tak, kalau sampai ke tahap bersih tu lebih baik lah sebenarnya, tapi kita pun tak kita hanya mengajak orang untuk turun beramai-ramai bila-bila masa yang perlu. Bilangan tu saya rasa tak menjadi persoalan lah. Yang penting ada keberanian untuk kita turun bersama-sama mendesak beberapa kali pun sehinggalah desakan rakyat ni dipenuhi lah. Okey. Baik. Kita beralih pula dekat soalan dekat dalam Facebook Live. Okey, boleh. Mengenai Yasmin Ali ni dia aktif orangnya di asyik komen ni. Dia tanya apa pandangan mengenai menteri lambat je kena compound siasat, tapi korang ni hari ni buat himpunan, esok dah kena compound. So boleh komen sikit? Pandangan kami 2 darjat lah. Maksudnya 2 darjat, menteri je lah, bukan kami lah. Semalam ada kes di Pulau Pinang kan, yang lepas solat Adil Adha. Kemarin kan. Solat Adil Adha dan direman di Gari dengan pakai baju lokap. Untuk orang biasa yang tak ada kuasa diperbuat begitulah kan. Tapi untuk yang menteri-menteri ni yang dah langgar SOP, dah tempat tertutup lagi kan, pergi kenduri, pergi tahnik yang tak perlu, buat kenduri durian, ziarah orang lain. So yalah, compound ada, kena beri compound, tapi macam orang biasa ni dia akan cepat. Yang menteri-menteri atas desakan orang ramai barulah dikenakan compound kan. Cuba bayangkan kalau menteri tak didesak, so dia akan bebas lah kan. Takkanlah kita nak undang-undang kita begitu. So bagi saya ini pelaksanaan 2 darjat daripada pihak yang berkuasa. Sepatutnya tak kira lah menteri ke siapa ke, buat salah compound lah kan. Begitu je lah. Tapi itulah, ada yang 1,500, ada 2,000, kami kena 2,000. Betul lah, saya pun terkejut juga bila tengok kalian hari ni berhimpun, esok dah kena compound 2,000. Tapi bukan kami je lah, maksudnya orang lain yang rakyat yang biasa pun. Secepat itulah, tapi ada juga di mana yang hari ni langgar SOP, sebulan kemudian baru keluar berita. Itulah baru kena, itu pun lepas kena desak kan. Bila orang dah marah, bila orang dah angkat bendera, barulah nak buat macam tu. So saya rasa budaya ni tak bagus lah. Dan kita ada menteri yang tak tahu malu lah, dah langgar SOP yang diputuskan oleh kabinet sendiri dengan MKN, yang mereka sendiri ada dalam mesyuarat tu pun sanggup melanggar lagi dan tak jawatan lagi. So saya rasa memang tak tahu malu lah. Dan pelaksanaan 2 darjat ni pun sangat jelas lah. Ashraf, mengenai kemelut politik sekarang, mungkin Ashraf ada pandangan sendiri. Kalau kita tengok di Indonesia ada menteri-menteri meminta maaf dekat rakyat dia. Macam di Malaysia, adakah mereka patut minta maaf, ataupun bukan saja Perdana Menteri kena letak jawatan, tapi menteri-menteri juga kena letak jawatan sebab mereka, pada pandangan kalian, mereka gagal membendung masalah COVID ni? Yalah, kalau Perdana Menteri letak jawatan, secara automatiknya terbubarlah apa ni kabinet dia kan. Tapi itulah menteri-menteri, yalah, saya rasa kadang-kadang minta maaf tu bukanlah minta maaf yang kita tak dapat nak nilai keikhlasan orang lain minta maaf ke tidak. Tapi dalam suasana politik, saya rasa minta maaf tu hanya lebih kepada sebagai satu token je lah, nak tunjukkan bahawa insaf. Tapi betul buat balik. So saya rasa tak ada guna minta maaf, dan memang tak jawatan lah paling terbaik, sebab dia sendiri dah tunjukkan contoh yang tak baik. Dia SOP yang dia buat, dia sendiri yang langgar kan. So tak harapkan orang di bawah macam mana. Ashraf, sebagai rakyat Malaysia, kita ada sedikit kemelut politik di mana kebelakangan ini sedikit berkrisis kan. Mungkin Ashraf ada pandangan tersendiri. Maksudnya macam mana? Krisis ketidakstabilan politik lah. Ya. Ya itulah, saya rasa yalah, pokok pangkalnya saya rasa sistem demokrasi berparlimen ni perlu ditegakkan kan, dilaksanakan dengan betul lah. Sebab sekarang ni kita dah 7 bulan tak ada sidang parlimen kan, last tahun lepas. Kemudian tak dibuka kan, sampailah terpaksa istiadat darurat yang dikatakan untuk menyelesaikan masalah COVID. Tapi benda yang berlaku ada sebaliknya, kes meningkat naik.
Kalau kita ingat tahun lepas 22 Julai kan, saya sempat cek pagi tadi, kes COVID 16 kes. Hari ni tak tahulah, semalam 12,000 ke 11,000. Tahun lepas tarikh yang sama bilangan kes adalah 8,000 lebih. Hari ini bilangan kes adalah 1 juta, hampir 1 juta. Maksudnya dah meningkat lebih 100 kali ganda kes. So maksudnya penyelesaian yang dibuat oleh kerajaan dengan darurat, tak buka parlimen semata-mata takut untuk hilang kuasa lah. Kita nampak begitu. Sepatutnya perbincangan, perbahasan, penambahbaikan, maklum balas daripada ahli parlimen itu sangat penting. Sebab itu kita desak untuk buka parlimen, biarkan parlimen berjalan, demokrasi berparlimen berjalan. Biarkan jawatan kuasa pilihan khas parlimen berjalan untuk scrutinize ataupun untuk meneliti program-program kerajaan, pelaksanaan-pelaksanaan agensi-agensi, kementerian-kementerian yang terlibat kan. Tapi bila benda ni tak buat sebab dia rasa tak stabil politik, saya rasa bermasalah lah. Sebab tu saya cakap tadi, jawatan Perdana Menteri atau jawatan menteri ni bukanlah satu hak, dia adalah satu tanggungjawab kan. Maksudnya kalau dia terdapat tu, dia kembalikanlah kepada rakyat atau kembali kepada wakil rakyat untuk memilih siapa yang lebih baik untuk menerajui dan mengendalikan negara ini supaya kita boleh keluar COVID ini dengan kesan yang minimum. Okey, sebagai rakyat Malaysia, apa harapan terhadap keadaan negara dengan sekarang ni yang menyebabkan ekonomi merosot? Mungkin apa yang diharapkan sebagai rakyat untuk kembali balik dengan ekonomi naik, dengan kestabilan politik supaya tu? Yang pertamanya mungkin dari sudut yalah, untuk sudut rakyat, kita kena sentiasa bersatu padu lah, bersatu hati tanpa mengira kefahaman politik atau kecenderungan politik. Benda yang salah kita kena tegur, benda yang diperlukan kita kena desak. Dari segi budaya politik, saya rasa ahli wakil-wakil rakyat perlu lebih matang lah, tunjukkan teladan yang baik, selesaikan masalah ini secara bersama-sama kan, bincang dengan menggunakan saluran ataupun dengan menggunakan medium yang betul, contohnya parlimen untuk desak ataupun untuk selesaikan COVID ini lah. Sebab kita boleh lihat contoh yang baik, contohnya di New Zealand kan, macam mana Jacinda menguruskan pandemik. Betul. Walaupun New Zealand dia tak pernah ada pengalaman untuk SARS atau MERS kan, macam kita Malaysia dah ada pengalaman. Tapi mereka lebih berjaya lah kan, kita lihat dari segi kepimpinan itu yang tidak mengenepikan mana-mana pihak dan merangkum semua pihak untuk bersama-sama keluar daripada pandemik ini. Saya rasa kesepakatan itu, kebersamaan itu perlu diwujudkan, terutamanya oleh pihak yang paling berkuasa, iaitu kerajaan, iaitu Perdana Menteri lah sebenarnya. Betul. Okey, saya baca sikit komen-komen di Facebook. Okey, ada yang Adi Samsudin kata, kalau dalam balai polis ada pesta lia, kenapa tak boleh turun jalan raya #lawan kerajaan? Oh, wow. Betul. Ni kes malam guys. Ni kes malam ni. Ada sikit lagi beri sedikit betul pandangan mengenai menteri boleh berkumpul ramai-ramai seperti beri bantuan termasuk masjid negara hampir 300 orang sembahyang raya, tapi parlimen hanya hadkan 80 ahli parlimen termasuk aksi turun jalanan kena kompaun dengan pantas, keluarkan SOP atau cara awal dari ASSR. Oh, diorang ada minta korang keluarkan SOP dengan atur cara awal-awal supaya diorang boleh bersedia untuk turun ke jalan. Mungkin bila boleh umumkan yang tu? Ya, kita memang akan umumkan dalam masa terdekat lah. Kita sedang merangka benda perkara tersebut dan kita akan rilis satu-satu lah sehingga ke hari himpunan kelak. Ada lagi satu. Selain daripada turun ke jalan mendesak pemerintah, boleh ke buat aksi lebih ganas seperti bakar parlimen atau menculik ahli politik? Wow. Soalan ni ganas ni. Ganas sangat ni. Belum ada lagi orang culik ahli politik dah. Kalau bang sampah ada lah kan. Kan baling tu biasalah. Tapi itulah sebenarnya macam saya banyak kali tegaskan dengan kawan-kawan lain dan kawan-kawan lain pun tegaskan. Sebenarnya kita tak nak bermusuh dengan sesiapa. Kan? Cuma kita nak suarakan hasrat kita dan yang kita rasakan paling terbaik, kehendak polisi yang paling terbaik untuk melindungi semua orang. Sebab kesan pandemik ini dia takkan tamat dengan cepat lah. Mungkin lagi 6 bulan atau setahun lagi barulah kita boleh seperti biasa kan. Jadi itulah kita kena sebagai rakyat dalam demokrasi ini, kita tak boleh just sekadar mengundi, lepas tu kita biarkan ahli parlimen ataupun wakil rakyat berbuat suka hati kan.
So di sini peranan kita lah untuk memang betul-betul check and balance pada wakil rakyat. Betul. Panas sekarang, tapi kita pun dah kesentukan masa. Tapi saya ada satu last soalan. Paling soalan mungkin paling panas sikit lah antara soalan-soalan yang tadi. Ada komen-komen daripada netizen mengatakan SSR didalangi oleh tangan-tangan politik. Adakah ini benar? Mungkin boleh menjawab persoalan ini. Mungkin ada yang ingin mengetahui, macam saya pun curious juga. Betul. Ingin tahu. Okey, ini ialah daripada awal sebenarnya himpunan kami masa Uni 18 di Parlimen, kemudian buka Parlimen, kemudian protes dataran Merdeka minggu lepas pun memang saya tak faham jugalah setiap kali inisiatif daripada anak-anak muda, daripada NGO ataupun CSO yang terlibat mendesak apa-apa perkara, dia mesti orang anggap benda ni diinitiate oleh parti pembangkang ke atau parti-parti mana-mana kan. Sebenarnya tidak. Memang inisiatif ni sendiri, cuma kita garakkan semua pihak lah. Siapa nak bersama boleh datang, tak ada masalah kan. Sebab yalah demonstrasi, takkan kita nak halang okey kau ni parti mana-mana jangan datang, tak boleh juga kan. Sebab yalah mungkin dia ada pandangan dia tentang isu tu. Jadi yang nak frame sebagai gerakan SSR didanai ataupun didalangi oleh parti-parti itu sebenarnya tak betul lah. Tak betul. Ya. Kita masing-masing anak muda yang ada idea, yang ada kehendak yang kuat lah untuk lihat negara lebih baik, so kita organize sendiri, kita turun sendirilah. Baik. Itu je soalan. Kejap saya tengok dulu dekat komen, mungkin ada benda-benda yang menarik. Ada lagi ke soalan daripada kita punya penonton kan? Uish, macam-macam. Ada yang kata campak ahli parlimen dalam tong sampah. Hidup-hidup. Okey. Baiklah, terima kasih Ashraf kerana sudi bersama kami, sudi menjadi tetamu jemputan, berkongsi mengenai SSR, apa lagi yang akan dilakukan oleh SSR. Saya minta maaf kalau ada terlanjur kata, terlajak kata. Baik, itu saja setakat ini the Inside Talk. Mungkin kita akan berjumpa lagi bersama dengan tetamu-tetamu lain. Okey, sebelum tu kalau kita tengok statistik kes baru positif COVID-19 meningkat dengan kebelakang ini secara purata lebih 10,000 sehari dan mungkin dijangkakan akan meningkat sehingga 20,000. Saya secara jujur saya katakan saya risau. Ibarat kita ni tunggu giliran je nak kena ataupun tak kena COVID-19. Tapi kita doa-doa dan harapkan kalau kita jaga SOP kita tak kena dan dijauhi daripada wabak ini, dan saya berharapkan doa semoga pandemik ini berlalu dengan cepat. Yang penting siapa pun pemimpin kita, Perdana Menteri kita, siapa pun kerajaan, yang paling penting dia perlu mengutamakan kesejahteraan rakyat yang diberikan. Baik, itu sahaja daripada saya hari ini melalui Inside Talk. Sekiranya ada, kita akan jumpa lagi di lain masa, di lain hari. Baik, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir. Terima kasih. Okey. Syazwana. Terima kasih.